Hai semua, selamat sejahtera. Saya Teacher Tan. Video kali ini adalah Matematik Tingkatan 2, Bab 4, Poligon. Hari ini cikgu nak tunjuk beberapa soalan mengenai hasil tambah sudut pedalaman dan hasil tambah sudut peluaran poligon. Jom kita mula. Dalam video sebelum ini, kita sudah tahu bahawa poligon terbahagi kepada poligon sekata dan poligon tak sekata. Tidak kira poligon itu sekata atau tak sekata, sudut peluaran tanpa sudut pedalaman mesti sama dengan 180. Hasil tambah sudut pedalaman ialah N tolak 2 darab 180. Dan satu lagi konsep ialah hasil tambah sudut peluaran sama dengan 360. Dan kita kena fahamkan ketiga-tiga konsep yang penting ini sebelum kita menyelesaikan soalan. Baik, sekarang kita lihat apa maksud hasil tambah sudut peluaran dan sudut pedalaman sama dengan 180. Okey, cikgu bagi satu segitiga tak sekata. Ini X, yang ini sudut Y, yang ini sudut Z. Dan sudut X, Y, dan Z ini dikenali sebagai sudut pedalaman. Okey, kenapa? Sebab sudut pedalaman ialah sudut yang terbentuk oleh dua sisi bersebelahan di dalam sesuatu poligon. Okey, cikgu panjangkan sisi ini dan sudut ini dinamakan A. Okey, sisi ini dipanjangkan, sudut ini dinamakan B, dan di sini ialah C. Maka A, B, dan C dinamakan sudut peluaran. Kenapa? Sebab sudut peluaran ialah sudut yang terbentuk apabila satu sisi poligon dipanjangkan. Okey, dan sudut peluaran sebuah poligon ialah penggenap kepada sudut pedalaman poligon itu. Okey. Apakah maksud penggenap kepada sudut pedalaman? Okey, penggenap kepada sudut pedalaman maksudnya ialah hasil tambah sudut peluaran dan sudut pedalaman ialah 180 darjah. Kita kena ingat bahawa hasil tambah sudut-sudut pada satu garis lurus ialah 180 darjah. Contoh. Okey, A tambah X ialah 180. Dan sini kita boleh katakan B tambah Y sama dengan 180. Dan sini C tambah Z sama dengan 180. Okey, dan jika X ialah 80 darjah, maka A ialah berapa? A ialah 100 darjah. Sebab hasil tambah dua-dua sudut ini mesti sama dengan 180. Seterusnya, marilah kita lihat kenapa hasil tambah sudut pedalaman bagi suatu poligon ialah N tolak 2 darab dengan 180 darjah. Okey, N ialah bilangan sisi poligon. Okey, N ini mestilah nombor bulat. Okey, kita perlu imbas kembali, iaitu X tambah Y tambah Z ialah berapa sudutnya? 180 darjah. Konsep ini sebenarnya kita sudah belajar semasa di tingkatan 1, iaitu hasil tambah sudut pedalaman bagi satu segitiga. Okey, sebuah segitiga ialah 180 darjah. Baik, sekarang kita lihat bagaimana formula ini dihasilkan. Di sini ada segitiga, segi empat, pentagon, heksagon, dan heptagon. Okey, kita lihat yang pertama, segitiga ada berapa sisi? Ada 3 sisi. Jadi kita tulis 3. Berapa bilangan segitiga? Hanya satu saja. Mungkin terdapat pelajar yang tanya, cikgu kenapa bukan 2? Dia pun tunjuk garis ini. Okey, kita bukan nak lukis paksi simetri. Okey,
Kita lihat segitiga ada 3 bucu. Okey, 1, 2, 3. Cikgu pilih bucu ini dan dari bucu ini sambung ke bucu yang lain. Kita gariskan ke bucu yang lain lah. Okey, ini dan kita gariskan ke bucu di sini. Jadi, hanya ada satu segitiga sahaja. Okey, satu segitiga sahaja. Dan hasil tambah sudut pedalaman ialah 1 darab dengan 180. Mestilah sama dengan 180 darjah. Kenapa bilangan segitiga ini kena darab dengan 180? Sebab hasil tambah sudut pedalaman bagi satu segitiga ialah 180 darjah. Baik, kita lihat pula segi 4. Segi 4 ada berapa bilangan sisinya? Bilangan sisinya ialah 4. Dan ada berapa segitiga dalam segi 4 ini? Ada ke 4 segitiga? 1, 2, 3, 4. Bukan 4. Okey, di sini ada 4 bucu. Okey, cikgu pilih bucu ini. Katakan bucu ini kita gariskan ke bucu yang lain. Seperti ini. Kemudian kita garis ke sini. Okey, kemudian kita garis ke bucu ini. So ini 1, ini 2. Jadi hanya ada 2 segi 3 saja dalam segi 4. Okey. Jadi berapa hasil tambah sudut pedalaman? Bagi satu segitiga, jumlah sudut pedalaman ialah 180 darjah. Maka sekarang ada 2 segitiga. So berapa jumlah sudut pedalamannya? Kita kena ambil 2 darab dengan 180. Sama dengan 360 darjah. Baik, seterusnya kita lihat pentagon. Pentagon ada berapa sisi? Ya, ada 5 sisi. Bilangan segitiga berapa? Okey, pilih salah satu bucu. Cikgu pilih bucu ini, titik ini. Kemudian kita garis ke bucu yang lain. Okey, seperti ini ya. Okey, kemudian kita kira. 1, 2, 3. Maka bilangan segitiga ada 3. Baik. So, berapa hasil tambah sudut pedalamannya? 3 segitiga. Ada berapa jumlah sudut pedalaman? Maka 3 darab dengan 180 darjah, kita dapat 540 darjah. Okey, seterusnya kita lihat heksagon. Heksagon ada 6 sisi. Okey, kita pilih bucu ini, kemudian garis ke bucu yang lain. Seperti ini. Okey, baik. Kita kira bilangan segi 3. 1, 2, 3, 4. Jadi, bilangan segitiga dalam heksagon adalah 4. Okey, so kita cari hasil tambah semua sudut pedalaman dalam heksagon, iaitu 4 darab dengan 180 darjah. Jawapannya adalah 720 darjah. Baik, seterusnya kita lihat heptagon. Heptagon ini ada 7 sisi kan? Okey, sekarang kita cari bilangan segitiga. Okey, bucu ini kita garis ke bucu yang lain. Baik, kemudian kita kira bilangan segitiga. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, heptagon terdapat 5 segitiga. Maka kita ambil 5 darab dengan 180 darjah. Jawapannya ialah 900 darjah. Okey, untuk heptagon. Baik. Jadi, apakah hubungan antara bilangan segitiga dengan bilangan sisi N? Perhatikan di sini ya. Sebenarnya, 1 ini ialah 3 tolak 2. Okey. Kemudian, 2 ialah 4 tolak 2. 3 ialah 5 tolak 2. 4 ialah 6 tolak 2. Dan 5 ialah 7 tolak 2.
Oke, jadi sebenarnya bilangan segitiga ialah N tolak 2. Oke, N tolak 2. Bilangan sisi ialah N tolak 2. Kita akan dapat bilangan segitiga. Maka hasil tambah sudut pedalaman bagi suatu poligon sama ada sekata ataupun tak sekata ialah N tolak 2 darab dengan 180 darjah. Okey, kita telah faham konsep pertama dan konsep yang kedua. Sekarang kita lihat kenapa hasil tambah sudut peluran bagi semua poligon ialah 360 darjah. Baik. Saya bagi segitiga tak sekata ini. Dan kita sudah tahu bahawa sudut pedalaman ialah X, Y dan Z. Sudut peluran ialah A, B dan C. Dan kita juga faham bahawa A tambah X sama dengan 180 darjah. B tambah Y, C tambah Z juga sama dengan 180 darjah. Dan satu konsep yang penting iaitu hasil tambah semua sudut pedalaman bagi sebuah segitiga ialah 180 iaitu X tambah Y tambah Z sama dengan 180 darjah. Okey, sekarang kita nak buktikan bahawa A tambah B tambah C sama dengan 360 darjah. Okey, kita lihat persamaan yang pertama, kita boleh dapatkan X ialah 180 tolak A. Dan Y 180 darjah tolak B. Dan Z ialah 180 tolak C. Baik. Kemudian kita gantikan X ini dengan apa yang kita dapatlah 180 tolak A. Okey, tambah Y 180 darjah tolak B. Tambah Z 180 darjah tolak C. Okey? Sama dengan 180 darjah. Baik. So, di sini kita boleh lihat 180 darjah ini ada 3. Di sebelah kiri persamaan. Jadi, cikgu tulis 3 darab dengan 180 darjah lah. Kemudian 180 darjah ini pindah ke sebelah kiri akan jadi negatif. Okey, akan jadi negatif tolak lah. Okey, kemudian negatif A, negatif B, negatif C ini pindah ke sebelah kanan. Semua akan jadi positif. Okey, B tambah B ya. Negatif C akan jadi tambah C. Kemudian kita kira 3 darab dengan 180 tolak 180. Akan dapat 360. Hanya kira bahagian sini saja 360. So, kita sudah terbukti bahawa A tambah B tambah C ialah 360 iaitu hasil tambah sudut peluran bagi semua poligon ialah 360 darjah. Baik. Kita telah memahami ketiga-tiga konsep yang penting ini. Seterusnya, marilah kita lihat soalan-soalan mengenai subtopik ini. Okey, contoh pertama, namakan semua sudut pedalaman dan sudut peluran bagi poligon di bawah. Baik. So, cikgu tulis dahulu sudut pedalaman dan sudut peluran. Okey, kita tentukan yang mana satu sudut pedalaman. Okey, so A, C, E, G ialah sudut pedalaman. Manakala BDFH. BDFH ialah sudut peluran. Okey, seterusnya. Kita lihat contoh yang kedua, lengkapkan jadual di bawah ini. Bilangan segitiga dalam poligon, bilangan segitiga dalam oktagon. Okey, cikgu tulis 8 tolak 2 sama dengan 6. 6 segitiga. Okey, kenapa 8 tolak 2? Sebab bilangan segitiga dalam sesuatu poligon ialah N tolak 2. N tolak 2. Okey, jumlah sudut pedalaman bagi oktagon ialah berapa? N tolak 2 darab dengan 180. Jadi, untuk oktagon ini ada 6 segitiga. So, 6 segitiga kena 6 darab dengan 180 darjah.
Jadi jumlah sudut pedalamannya ialah 1080 darjah. Okey, sekarang kita lihat nonagon. Nonagon ini ada 9 sisi kan. Jadi 9 tolak 2, kita akan dapat 7 segitiga. Jadi untuk jumlah sudut pedalaman ialah 7 darab dengan 180 darjah. Okey, 1260 darjah. Okey, kita lihat contoh yang ketiga, 3A. Cari nilai bagi F tambah G tambah H tambah I tambah Z. Okey, perhatikan gambar raja ini. Okey, so F di sini, G, H, I, Z. Semua merupakan apa? Sudut peluaran. Okey, ini senang saja. Jawapannya ialah 360. Kenapa? Sebab hasil tambah sudut peluaran semua poligon sekata dan tak sekata ialah 360. Okey, sekarang kita lihat B. Hitung nilai bagi A tambah B tambah C. Okey, A, B, C. A, B, C ialah sudut peluaran. Kita boleh guna formula ini untuk selesaikan soalan ini. Perhatikan di sini, 87 ini bukan sudut peluaran, dia adalah sudut apa? Sudut pedalaman. Kita kena cari sudut peluarannya, iaitu 180 tolak 87, iaitu 93 darjah. Baik, sekarang kita tambah semua sudut peluaran, iaitu A tambah B tambah C, kemudian tambahlah 93, bukan 87. Kemudian sama dengan apa? Sama dengan 360. Baik, kemudian kita kena pindahkan 93 darjah ini ke sebelah kanan. Kita akan tolaklah. 360 ini kena tolak 93. Jadi kita akan dapat berapa jawapannya? Ialah 267. Senang saja kan? Okey, seterusnya. Okey, contoh yang keempat, hitung nilai X. Okey, kita lihat raja ini X di sini ya, X di sini. Okey, sudut X di sini ialah sudut apa? Sudut peluaran kan? Sudut bersebelahan iaitu sudut pedalaman tidak diberi. Tidak diberi. Maka kita lihat formula pertama ini tidak digunakan untuk soalan ini. Begitu juga untuk formula yang kedua tidak digunakan. Sebab kenapa? Sebab X yang kita nak cari ialah sudut peluaran, bukan pedalaman. Jadi, kita boleh guna formula yang ketiga ini. Okey, iaitu hasil tambah sudut peluaran sama dengan 360 darjah. Okey, kita lihat penyelesaian. Tambah semua sudut peluaran, iaitu X 85, kemudian tambah lagi 140. Kemudian sama dengan apa? Sama dengan 360. Kemudian kita tambahkan 85 dengan 140. 225. Okey, jadi nilai X kita ialah 360 kena tolak 225. Dan jawapan yang kita dapat ialah 135. Okey, contoh 5 juga sama dengan contoh yang keempat tadi. Sebab sudut pedalaman di sebelah X tidak diberi. X ini ialah sudut peluaran. Okey, maka kita lihat formula yang pertama. Okey, formula yang pertama tidak dipilih sebab X yang kita nak cari itu merupakan sudut peluaran. Kita juga tidak guna formula yang kedua sebab X ialah sudut peluaran. Maka untuk soalan ini, kita guna formula yang ketiga ini untuk dapatkan nilai X. Okey, kita jumlahkan semua sudut peluaran. Okey, kita jumlahkan iaitu X tambah 64, kemudian tambah 3X. Yang ini bukan 112. Kita kena cari sudut peluaran. Okey, dengan menggunakan 180
darjah tolak sudut pedalaman ini iaitu 68 darjah. Kemudian tambah lagi sudut peluaran di sini 50. Kemudian ini 90 darjah. Kenapa? Sebab kalau cikgu panjangkan sisi sini, sebelah sini juga 90 darjah. Okey, sama dengan 360 darjah. Baik, kemudian 3x tambah x berapa x? 4x kan? Okey, tambah semua sudut di sebelah kiri 272. Okey, sama dengan 360 dan 4x ialah 360 tolak 272. Okey, positif pindah di sini mesti negatif. Okey, 4x sama dengan 88 dan x ialah 88 bahagi dengan 4. Okey, ini 4 pindah ke sini akan dibahagikan. So, jawapan x ialah 22 darjah. Okey, contoh yang ke-6, hitung nilai P, Q dan R. P ialah sudut pedalaman di sini. Diberi sudut penggenap ataupun sudut peluaran 130 darjah. Maka kita boleh guna formula pertama. Okey, kita boleh tulis P tambah 130 darjah sama dengan 180 darjah. Dan P ialah 180 tolak 130 darjah. Okey, bila tekan kalkulator, simbol darjah ini tidak perlu tekan, hanya tekan 180 tolak 130 saja. Jadi, jawapan ialah 50 darjah. Baik. Sekarang kita cari nilai Q. Juga sama, guna formula yang sama iaitu Q tambah 83 sama dengan 180. Jadi Q ialah berapa? 180 tolak 83. Okey, so Q ialah 97 darjah. Okey, so kita lihat R. R di mana? R di sini. R ialah sudut peluaran. Dan sudut pedalaman sebelahnya tidak dinyatakan. Maka formula pertama tidak dipilih lagi lah. Begitu juga dengan formula yang kedua. Kenapa? Sebab R ialah sudut peluaran. Okey, jadi kita pilih formula yang ketiga inilah. Jumlahkan semua sudut peluaran. Lepas itu sama dengan 360 darjah saja. Okey, so R tambah 90 darjah tambah 83 tambah lagi 130. Okey, sama dengan 360. Kemudian kira semua sudut ini di sebelah kiri. Jadi R tambah 303, kemudian 360. Okey, dapatkan nilai R dengan ambil 360 tolak nilai 303 ini. Baik. So, jawapan R ialah berapa? 57 darjah. Okey, senang saja kan? Seterusnya. Contoh ke-7, hitung nilai X. Okey, perhatikan heksagon tak sekata ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heksagon 6 sisi tak sekata. So, 2X dan X tambah 20 ini ialah sudut-sudut pedalaman. Begitu juga dengan sudut lain yang diberi. Okey, sudut lain yang diberi juga merupakan sudut pedalaman. Okey, maka kita boleh guna formula ini iaitu hasil tambah semua sudut pedalaman sama dengan N tolak 2 darab dengan 180 darjah untuk hitungkan nilai X. Okey, sekarang kita cari dulu jumlah sudut pedalaman bagi poligon ini. Okey, dan gantikan N dengan apa? 6 sebab ini ialah heksagon. So, bila tekan kalkulator 6 tolak 2 ini mesti dalam kurungan. Baik, so 720 darjah. Jadi tambah semua sudut pedalaman. So 2X tambah X tambah 20 tambah 95, 140 tambah 135 dan jangan lupa sini ada 90 darjah. Okey, sama dengan apa? Sama dengan 720.
Okay, so kenapa ini 3x? Sebab 2x tambah x ialah 3x. Kira semua sudut ini, kita akan dapat 480. Okay, baik. So 3x ini guna 720 tolak 480. Jadi 3x ialah 240 darjah. Okay ya, so x ini ialah 240 bahagi dengan 3. Okay, 3 dan x ini ialah darab. Bila pindahkan 3, kita kena bahagikan 3 ini. So jawapan x ialah 80 darjah. Okay, so baik. Seterusnya kita lihat contoh yang ke-8. Hitung nilai x. Dan x kita cari dekat sini. X yang kita nak cari merupakan sudut pedalaman. Jadi kita perlu formula ini untuk dapatkan nilai x. Hasil tambah sudut pedalaman bagi oktagon tak sekata ini. Okay, kita kena cari dahulu. Iaitu n tolak 2 darab dengan 180 dan n diganti dengan apa? 8. Okay, baik. So 8 tolak 2 ialah berapa? 6. 6 darab dengan 180 kita akan dapat 1080 darjah. Okay, maksudnya x kena tambah semua sudut pedalaman yang lain sama dengan 1080 darjah. Okay, cikgu tulis x tambah 180. Okay, kenapa 180? Sebab hasil tambah dua sudut di sini ialah 180 kerana dua sisi ini adalah selari. Okay, ataupun kita boleh cari sudut sepadan bagi 75 ini. Okay, sisi ini dipanjangkan dan sudut sepadannya adalah berada di sini. Sebelah sini juga 75 darjah. Okay, so adakah anda masih ingat bahawa hasil tambah sudut-sudut pada garis lurus berapa? 180 darjah kan? So dua sudut hijau dan kuning hijau dan kuning ini ialah 180. Okay, seterusnya kita tambah dengan sudut ini 240, 135, 122 dan 100. Jangan lupa kita tak boleh tambah terus dengan 110 ini ya, sebab 110 ini adalah berada di luar poligon. So kita kena cari sudut pedalaman, iaitu 360 tolak 110. Okay? So sudutnya dalam poligon ini ialah 250. Kenapa 360 tolak ini? Sebab sudut bagi satu bulatan, satu cycle ialah 360. Baik, di sini cikgu tambah 250. Okey, sama dengan jumlah sudut pedalamannya. Baik, kemudian x tambah semua sudut ini. Di sebelah kiri persamaan. Kita akan dapat ini. Jadi x adalah 1080 tolak 1027. So jawapannya ialah 53 darjah. Baik, setakat ini sahaja untuk video kali ini. Seperti biasa, sekiranya ada persoalan, boleh tulis di ruangan komen. Dan kalau rasa video ini membantu, sila like, share dan jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.